Tak ada takut bila YB selalu kat sekolah kan, kalau guru besar datang tiba-tiba buat spot check kita berdebar YB. Tak ada. Saya pun telah maklum kepada pengarah. Yeah. Saya buat spot check ni bukan untuk cari salah. Saya buat spot check ini bukan untuk menghukum. Saya buat spot check sebab saya nak cakap directly dengan doktor. Takut kalau pengarah ada, dia tak akan cakap. Dia tak nak cakap. Okay. Itu antara tujuannya. Dan juga YB, ini kita nak bercakap berkaitan dengan mungkin sisi lain sebagai seorang Menteri Kesihatan. 2 kali YB laksanakan pemantauan dan juga tinjauan secara langsung ke hospital-hospital berkaitan. Mungkin sebenarnya apa sebenarnya motif, tujuan YB ke sana? Adakah ini antara satu langkah untuk dengar sendiri paling dekat dengan petugas-petugas? Ya, saya melaksanakan ataupun saya melakukan lawatan yang berbeza-beza. Ya. Ada lawatan rasmi yang saya buat. Ya. Sudah pasti lawatan rasmi itu penting sebab bila saya buat lawatan rasmi, pengarah ada, semua pengurusan tertinggi hospital ada, mereka buat taklimat secara mendalam dan itu penting. Ya. Tetapi ada tempat dia juga untuk saya pergi buat lawatan yang tidak rasmi ini. Lawatan tidak rasmi ini bukanlah lawatan yang saya nak dengar taklimat dan sebagainya. Lawatan ini saya nak dengar secara langsung daripada mereka pelanggan hospital. Mereka yang tunggu, keluarga di luar tanya berapa lama dah tunggu. Mereka tak boleh masuk bersama dengan ahli keluarga yang sakit disebabkan COVID. Saya boleh berinteraksi dengan staf di hospital, doktor. Saya pergi sekarang ni sebab saya banyak nak berbual dengan doktor kontrak, nak tahu masalah mereka, macam mana nak selesaikan isu doktor kontrak ini. Dan saya juga mengambil masa untuk berbual dengan staf sokongan, staf keselamatan, jaga dan sebagainya. Sebab mereka juga penting untuk hospital. Tanya mereka divaksinasi ataupun tidak, pembawa ambulans, apakah masalah dengan ambulans, adakah kita dapat sampai kepada pemanggil dengan waktu yang cepat. So ini memberi gambaran yang berbeza daripada kadang-kadang daripada taklimat. Yeah. So bila saya dapat taklimat tu, saya bolehlah tanya soalan-soalan yang saya kumpul daripada lawatan saya ke Medan. Dari segi tekanan, kekuatan mereka, frontliner di peringkat kesihatan ini bagaimana YB? Oh, dia berbeza. Dia kena tengok pada lokasi. Sebagai contoh, 2 bulan lepas keadaan di Lembah Kelang sangat genting dan sangat kritikal. Dan mereka memang overwhelmed lah. Saya boleh katakan the healthcare system was overwhelmed and almost overrun. Tetapi waktu saya buat lawatan ke Kajang, Hospital Kajang dan semalam saya buat lawatan ke Hospital Tuanku Jaafar di Seremban. Yeah. Nampak sangat ketara lah bahawa walaupun mereka masih lagi on alert, tetapi ward COVID pun dah kosong, ICU pun dah mula melihat penurunan. Jadi ini masa untuk mereka mungkin recover dan pulih. Tetapi ada di tempat lain, contohnya di Sarawak, di Sibu. Baru-baru ini kita dapat aduan dan kita pun telah hantar National Rapid Response. Dr. Chong telah pergi ke Kuching, Dr. Alwi pun telah pergi ke Sibu, di mana ada gelombang yang baru dan di situ memang mereka tertekan. Sebab itu saya, Datuk Syafiq, KSU, KKM sangat proaktif dalam mengatur gerak aset yang sedia ada, sama ada modular ICU berhubung dengan ATM untuk dapat hospital Medan, ventilator, oksigen silinder dan juga tambahan jururawat dan doktor. Itu sangat penting dan saya selalu terapkan bersama dengan pengurusan tertinggi, we have to deploy fast, rapid deployment. Dan juga tak ada takut bila YB selalu kat sekolah kan, kalau guru besar datang tiba-tiba buat spot check kita berdebar YB. Tak ada. Saya pun telah maklum kepada pengarah. Yeah. Saya buat spot check ni bukan untuk cari salah. Saya buat spot check ini bukan untuk menghukum. Saya buat spot check sebab saya nak cakap directly dengan doktor. Takut kalau pengarah ada, dia tak akan cakap. Dia tak nak cakap. Okay. Itu antara tujuannya. Dan juga YB, saya nak kembali sedikit kepada tadi berkaitan dengan kes dan sebagainya. Kalaulah ada kes tinggi selepas ini, bagaimana Kementerian Kesihatan nak menangani, dan YB ada perasaan ataupun takut dipersalahkan disebabkan isu-isu yang mungkin selepas ini menyebabkan lonjakan kes? Ya, walaupun akhirnya
banyak sekarang ini terpulang kepada tingkah laku orang ramai. Tetapi Kementerian Kesihatan kita memang kita tidak boleh cuci tangan. Kita sentiasa bersedia membantu. Itu moto kita. Whatever happens, Kementerian Kesihatan ada di sini, ya. Dan memang kalau nak tanya saya sama ada saya sebagai Menteri Kesihatan risau ataupun tidak dengan kebebasan yang kita memberi ini, saya tak boleh nafikan bahawa memang saya risau. Sebagai seorang manusia memang saya dilatih untuk bersedia untuk the worst case scenario. Tapi lebih baik saya bersedia untuk the worst case scenario daripada saya leka juga kata okey kita dah enjoy, kita dah merentas negeri, tak ada masalah, endemik. Saya jenis yang dilatih untuk buat persediaan untuk worst case scenario, untuk keadaan yang paling buruk sekali. Jadi saya dengan rakan-rakan Tan Sri KP dan sebagainya, KSU, semua di Kementerian Kesihatan, kita bersiap sedia. Kita harap bahawa tidak akan berlaku. Dan kita harap walaupun kes naik, tetapi kes yang bertambah ini adalah kes yang ringan saja. Itu yang kita nak melihat. Sebab bagi kita di Kementerian Kesihatan Malaysia, red line garis merah yang tak boleh dipintas adalah apabila sistem kesihatan awam kita lumpuh. Kalau sistem kesihatan kita lumpuh, kalau ICU kita penuh, kalau barisan petugas hadapan kita tertekan seperti mana yang berlaku beberapa bulan yang lepas, then we have to do something drastic. I hope not. YB, ini tak nak saya kena tanya juga kepada YB. Banyak soalan yang minta tanya kepada YB. Macam mana dengan kenduri kahwin? Secara besar-besaran? Ya, sekarang ini kita adalah secara limited, secara kecil. Saya rasa dalam negeri-negeri fasa tertentu dibenarkan secara kecil. Tetapi saya faham maksud soalan itu secara agak sederhana dan besar saiz dia. Ini mungkin sektor yang terakhir lah, sektor sosial besar-besaran. Masuklah kenduri kahwin, konsert dan sebagainya. Bukan saya kata tidak akan berlaku. Dia akan berlaku. Tetapi hashtag kita reopening safely. Reopening safely. Kita buka sektor ekonomi kita dengan selamat dan dengan cermat. Besok pun saya dah risau ni. Besok pun saya dah risau ni. Lebih-lebih lagi kalau nak suruh saya buka kenduri kahwin yang besar-besaran, konsert dan sebagainya. Guys, let's take it slowly lah. One step at a time. Dan juga YB sebagai menteri, kerisauan itu pasti wujud. Dan tapi YB cakap tadi nak fikir esok mungkin tak tidur malam hari ini apa yang jadi. Dan juga kita akan tengok juga bagaimana trafik esok. Apa yang YB boleh katakan kepada seluruh rakyat Malaysia yang ada mungkin keinginan sekarang ini untuk memulakan perjalanan rentas negeri bermula esok, YB? Pandangan saya lah adalah sekarang ini kerajaan telah buat segala-galanya. Sistem kesihatan kita telah merawat, telah membantu, telah memulihkan kes-kes COVID sebaik mungkin. Hari ini adalah hari doktor di Malaysia. Atas pengorbanan doktor-doktor kita yang berhempas pulas di ICU, di PKRC dan juga di hospital-hospital. Kalau kita nak meraihkan dan menghargai pengorbanan doktor kita dan juga jururawat kita dan juga pembantu kesihatan kita semua yang telah membantu frontliners kita, bila kita dah dapat kebebasan ni, janganlah kita mementingkan diri kita. Janganlah kita curi-curi tak ada vaksin, kita masuk juga restoran. Jangan kita mengambil tindakan, tak payahlah saya buat ujian kendiri bila saya nak pergi melawat ibu bapa saya di kampung nanti. Sekarang ini it's up to us. Dia terpulang kepada kita, kepada rakyat Malaysia dalam kebebasan yang diberi oleh Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, kepada keluarga Malaysia. Kita kena jaga keluarga kita sekarang. Dan it's all up to us now. Dan juga akhir sekali YB, macam mana untuk kita pastikan bahawa kerinduan yang ada sekarang tidak bertukar kepada kesedihan? Ya, kalau sekiranya kita pentingkan diri, kalau kita sekiranya kita tidak patuhi SOP, kalau sekiranya kita tidak mengamalkan pendekatan dan juga nasihat kesihatan awam, maka hari ini yang menjadi hari yang sangat-sangat dinantikan, satu peristiwa manis mungkin akan
jadi satu pengalaman yang ngeri nanti, dan nauzubillah min zalik. Saya harap tidak berlaku lagi.